Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu mau tunjukkan cara menulis hipotesis daripada soalan ni. Soalan ni adalah mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Maksudnya ada satu kita letak antibiotik, satu tak letak antibiotik. Maksudnya kertas turas satu kita rendam dengan penisilin, satu tak rendam dengan penisilin. Itu maksudnya kita manipulasi lah apa yang kita ingin tengok, pertumbuhan bakteria. Jadi itulah pemboleh bergerak balasnya, PB-nya. PB-nya pemboleh bergerak balasnya. Dan apa yang PM-nya adalah dia punya kesan antibiotik. So kesan antibiotiknya PM. PB ni pemboleh bergerak balas, ada pertumbuhan bakteria. Dan satu lagi pemboleh ni bergerak balas ni ada yang dikaji dan ada yang ditengok. Ditengok sini adalah luas kawasan jernih. Nampak ni luas kawasan jernih. So, pemboleh bergerak balas ada dua, pertumbuhan bakteria ataupun luas kawasan jernih. Ingat tu ya. So, yang luas kawasan jernih tu adalah yang dinampak lah. Yang tak dinampak pertumbuhan bakteria. Mana nampak kan? Okey, seterusnya kita akan buat pemerhatian lah. Kalau pemerhatian, senang saja pemerhatian kelas. Kita akan bagi tahu apa yang dalam raja tu lah. Contohnya macam ni, kertas turas yang direndam dalam penisilin menghasilkan luas kawasan jernih. Ataupun luas kawasan jernih ternampak. Luas kawasan jernih terhasil pada kertas turas yang direndam pada penisilin. Okey, kelas pemerhatian. Cuma pemerhatian ni kena cakap dua-dua kan? Manakala kertas turas yang direndam dengan air suling tiada luas kawasan jernih. Itu pemerhatian. Sekarang ni pemerhatian ni lebih kurang macam hipotesis saja. Cuma kita tambah jika maka. Kalau kamu tengok ni pemerhatian hipotesis ada dua. Cikgu ulang, hipotesis ada dua. Yang dinampak dan tak dinampak. Okey, yang dinampak ni mesti tulis situasi. Okey, yang dinampak ni apa? Luas kawasan jernih kan? Kita punya PB. Jadi hipotesisnya kita macam biasa, kita hafal jika maka. Jadi kita buat ayat. Jika kertas turas direndam dalam penisilin, maka luas kawasan jernih terhasilnya banyak. Jadi kalau kita tengok, dia macam pemerhatian ni cikgu. Kalau kita kasih lari jika maka, dia akan jatuh kepada pemerhatian. Kan? Perasan tak? Tapi kalau cikgu tambah jika maka, dia jatuh kepada hipotesis yang menampakkan pemboleh ubah yang dinampak, iaitu luas kawasan jernih, tapi dengan syarat tulis situasi. Fahamkan itu ya? Okey, jika hipotesis kita tidak tulis situasi, tak payah tulis situasi kalau kita punya hipotesis menggunakan pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. PB, pemboleh ubah yang bergerak balas yang tak nampak. Tak perlu tulis situasi. Apa yang tak nampak ni adalah pertumbuhan bakteria kan? Jadi macam biasa dah PMPB. Hipotesisnya ada kaitan PMPB. Jadi jika PM maka PB. Macam itulah. Jadi apa PM kita? Kehadiran antibiotik. Jika PM, iaitu jika kehadiran antibiotik, maka PB. PB-nya apa? Pertumbuhan bakteria. Maka pertumbuhan bakterianya banyak, tinggi, aktif. Macam itulah. Okey, faham ya kelas? So, mana yang lebih mudah bergantung kepada kamu lah yang memilihnya nanti. Cuma cikgu risau yang pemboleh ubah bergerak balas yang dinampak ini just kelihatan seperti pemerhatian. Kan? Dia kelihatan seperti pemerhatian. Cuma dia jatuh kepada hipotesis kalau kita tambah perkataan jika maka. Okey, cuba kita buat hipotesis daripada ni. Macam mana membuat hipotesis ni cikgu? Ada banyak, ada masa, ada ketinggian, ada anak benih. Jadi macam mana PM dengan PB-nya ni? Okey. Ini mengkaji pertumbuhan anak benih. Jadi pertumbuhan ni biasanya akan PB lah kan. Ini kita mau kaji, pemboleh bergerak balas. Mengkaji. Selepas perkataan mengkaji, of course lah pemboleh bergerak balas ingin kita kaji kan. Okey, jadi apa yang kita manipulasi ni? Ini kena bagi jadual. Sebelah kiri kan cikgu bilang manipulasi. Inilah masa. Jadi semakin meningkat masa, kalau kamu tengok polanya ni, pertumbuhan ketinggian anak benih bagi semua anak benih dia meningkat kan, tak ada pula yang menurun kan. Meningkat semua dia punya nilai ni. Jadi kita boleh buat kesimpulan macam itulah. Semakin meningkat masa, maka semakin meningkat ketinggian anak benih. Itu kelas ya. Ini kesimpulan yang mudah bani sebab dia ada data. Jadi kita boleh semakin. Okey, kalau kamu dengar cara Cikgu Remy tu yang hanya ada data, kita boleh buat semakin. So kita boleh ringkaskanlah macam ni. Semakin meningkat masa, semakin meningkat ketinggian anak benih kacang hijau. Ataupun boleh
Apa tu kelas? Boleh ganti ketinggian tu terhadap pertumbuhan anak benih. Jadi semakin meningkat masa, semakin meningkat pertumbuhan anak benih kacang hijau. Sebab ketinggian ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang dinampak. Jadi boleh juga diterima yang tak dinampak, iaitu pertumbuhan anak benih untuk pemboleh ubah bergerak balasnya lah. Okey kelas.